Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan membacakan ayat-ayat itu kepada orang ramai. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dzana lakum ghaira nazirina inaha, tadi juga. Walakin idza du'itum, tetapi kalau kamu dipanggil, apabila kamu dijemput, fadkhulu, baru masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, apabila selesai makan, berseleraklah, bersurailah, baliklah. Wala musta'nisina li hadith, janganlah pula galik duduk buah. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Itu sesungguhnya mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia malu kepada kamu untuk menyatakan. Allah tidak malu untuk menyatakan yang benar. Qala Al-Ja'd berkata, Anas bin Malik berkata, ana ahdatsun nasi ahdan bihadhil ayat, akulah orang yang paling baru, orang yang paling mula-mula mendapat ayat ini, menerima ayat ini. Isteri-isteri Nabi pun setelah itu dihijabkan. Diriwayatkan dari Anas katanya, apabila Nabi SAW berkahwin dengan Zainab, Ummu Sulaim telah menghadiahkan kepadanya hais. Hais iaitu makanan, campuran beberapa bahan makanan lah. Fi taur, dalam satu bekas dari batu. Bekas tu dari batu. Kalau kita nak kata talam ke ataupun apa ke, besen ke, tapi daripada batu. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, pergilah, panggil orang-orang Islam yang engkau temui, pergi panggil. Aku pun panggillah, jemput orang-orang yang aku temui untuk pergi makan. Mereka pun masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu makan dan keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas makanan itu, lalu berdoa pada makanan itu. Wa qala fihi ma syaa Allah an yaqul, dan diucapnya apa yang diucapnya lah. Diucapnya ma syaa Allah an yaqul, apa-apa yang dia mahu. Tak tahulah. Walam ada' ahadan laqituhu illa da'utu, tidak aku tinggalkan siapapun yang aku temui, melainkan aku jemput dia. Mereka pun makan hingga kenyang dan keluar, tetapi masih lagi tinggal segolongan dari mereka. Mereka masih lagi berbual panjang. Nabi SAW malu kepada mereka untuk mengatakan sesuatu kepada mereka. Fakharaja, maka Nabi pun keluar. Wa tarakahum fil bait, dan meninggalkan mereka dalam rumah itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tadi juga, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa in yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nazirina inahu. Qala Qatadah berkata, ghaira nazirina inahu, apa makna nazirina inahu? Mana mutahayyinina ta'aman, yakni menanti masa dihidangkan makanan, ataupun menanti sehingga makanan masak. Walakin idza du'itum, tetapi apabila kamu dijemput, fadkhulu, barulah kamu masuk, hingga sampai kepada dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna, ayat seterusnya. Gitulah. Baiklah. Baru ni kita tidak nak terjemah dan muka terjemah dah baru ni. Hak Zainab, apa ni hak Safiyah tu. Babnya bab kelebihan seseorang memerdekakan hambanya dan mengahwininya. Itu ada kelebihan. Mengahwininya. Di sini mananya? Hadis apa ni memerdekakan hamba, iaitu Safiyah tu lah. Satu, dan yang keduanya hadis terusnya ada tu dia disebut tu. Ni hadis Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang memerdekakan hamba sahayanya kemudian dikahwininya, orang itu mendapat 2 pahala. Itu hadis umum. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mana termasuk dalam hak tu juga. Orang lain pun lagu tu juga. Ini cerita hamba sahaya ni. Di zaman ada hamba sahaya lah, zaman kita ni tak ada. Jadi hamba sahaya ni kira-kira orang tak save ni kau. Walaupun
dia tu sudah merdeka dah, tapi bekas hamba saya. Orang tak sih, malu. Orang kata dia tak ada pitih lah, dia bukan keturunan orang mulia-mulia lah, bukan bangsawan lah, macam-macam orang kata. Itu dalam masyarakat pada masa tu. Dengan sebab itu orang ni kalau dia merdekakan, lepas tu dia kahwin pula, bermaknanya dia bersedia tu untuk menghadapi macam-macam kata-kata cemuhan orang tu. Dia bersedia. Itu maknanya. Dan itu suatu perkara yang berat. Bermakna orang tu orang yang merendahkan diri, orang yang cuba menaikkan taraf, orang yang sudah menjadi hamba tadi, setelah dia merdeka cuba naik taraf dia. Dan dengan cara ini Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan sistem perhambaan itu sendiri dengan cara ni, iaitu dia galakkan sahabat-sahabat dia berkahwin dengan bekas-bekas hamba, yang mana orang tak say, orang nak buat hamba saya lah seterusnya. Nak merdeka tu pun satu perkara dah berat. Sebab apa? Hamba ni harta, hamba ni supaya tanah, supaya harta, sebab boleh dijual beli. Dia merdeka makna tak boleh apa satu. Tu satu perkara dah berat tu. Kalau dia duduk dengan hamba dia, dia boleh seramai mana pun, tidak sebagai isteri. Kalau isteri 4 orang, kalau hamba tidak ada terhad. Nampak tu. Makna dia boleh berseronok boleh. Boleh tupai dia sebagai hamba, boleh suruh dia, boleh tidur sekali. Mana kalau perempuan boleh tidur sekali, dapat anak pun boleh. Boleh suruh dia masak, boleh suruh dia khidmat untuk kita lah. Itu kelebihan hamba. Seseorang tu ada hamba, kiranya tanda seseorang tu kaya lah pada masa tu. Tiba-tiba orang ni dia merdekakan hamba, boleh pitih ke apa? Tak ada pitih. Lepas tu hak kata saat ni, bila dia menikah pula lepas pada tu, berarti dia menurunkan taraf dia, kedudukan dia. Mana orang duduk kata dia ni orang mulia, tiba-tiba menikah dengan hamba, hamba tu jadi naik, dia jadi turun dari satu segi. Tapi dia bersedia bersedia menerima cemuhan orang. Kalau ada orang kata, kalau tidak pun tak apalah. Bukan senang tu dia nak menghadapi. Biasanya orang ni dia nak orang-orang yang setaraf dengan dia, orang-orang yang lebih-lebih, anak orang-orang terkenal, anak orang-orang hak senang-senang nak, biasanya. Tapi ni kalau hamba dia boleh gaul dia, maknanya dia mengorbankan lagi diri dia. Itu sebab boleh 2 pahala memerdekakan hamba tu sah, pahala gaul dia sah lagi bernikah dengan dia. Habis itu. Ini cerita Safiyah ni. Sekali kita tengok nampak Nabi SAW ni lepas pada hak yang kita baca dah lah baru ni, kita sudah baca dan terjemah dah. Apabila orang sebut Safiyah tu comel kepada Nabi SAW, tak ada sesuai dengan dia tu, Dihyah tidak sesuai. Kenapa Rasulullah bagi kepada dia Safiyah tu? Sepatutnya Rasulullah sesuai dengan Rasulullah saja. Rasulullah SAW pun panggil, tengok. Apabila tengok, Rasulullah pun ni yang kita baca baru ni, macam-macam lah Rasulullah tukar dalam setengah riwayat. Rasulullah bagi kepada Dihyah tu sebanyak yang dia mahu, sejumlah harta yang dia mahu, macam-macam lagi lah. Lepas tu Rasulullah SAW merdekakan dia jadi hamba lah. Dia tu sebagai hamba dah, sebagai tawanan. Lepas tu merdekakan dia, lepas tu menikah. Lepas tu menikah tu suruh Ummu Sulaim siapkan dia, mana jangok biar dia tu biar dia berhias gapo. Lepas tu Ummu Sulaim duduk dalam satu kemah gapo, di pasal kemah seperti yang kita telah baca. Ummu Sulaim siapkan dia, seolah-olahnya kita nampak di situ beberapa perkara yang tidak molek. Itu perlu dibersihkan. Yang pertama, Nabi SAW ni zahirnya dulu, apabila tengok orang comel tak boleh. Ni bagi musuh kesempatan lah untuk dia nak ambil benda ni. Apabila tengok orang comel hak tadi, betul-betul dia sudah bagi dah, dia ambil pula. Itu nampak tak molek tu dari satu segi. Itu satu. Yang kedua,
untuk memujuk, macam pujuk lah kita kata Dihyah, sahabat dia yang telah mendapat Safiyah tu, dia bagi apa yang dia mahu. Ini ini yang kita baca tadi. Fa ba'atha ila Dihyah fa a'tahu biha ma arada. Dia pun hantar orang kepada Dihyah dan memberikan kepadanya apa yang dia mahu, apa saja yang dia mahu. Mana banyaklah untuk menebus Safiyah ni. Bila Dihyah tu terima, tak apa lepas pada tu menikah. Menikah ni tidakkah dia ni baru je ada suami dia? Suami dia mati dalam perang tu lah, bersama-sama dengan ayah dia mati. Lepas tu di mana edah ke apanya? Tidak pernah edah ke? Nampaknya macam cepat sangat, gaduh sangat, rakus sangat Nabi SAW ni. Mana kalau boleh orang Tino suruh pasal kemah, suruh siapkan dia. Seseolahnya Nabi SAW duduk sekali selalu dengan dia. Banyak hadis tadi yang kita baca tadi nampak gitu. Tapi sebab itulah hadis ni tak boleh tengok sok. Walau bagaimanapun mujurlah dalam Muslim ni ada beberapa hadis hak dia mari. Di antaranya ni kita tengok. Hak ni. Hak tadi lah. Nabi SAW pun Safiyah tu masuk dalam bahagian Dihyah, mana boleh kepada Dihyah. Dia ni seorang perempuan yang cantik. Rasulullah SAW membelinya dengan 7 orang, 7 kepala, 7 orang yang ditukar dengan 7 bagi kepada Dihyah. Mana belilah dalam bentuk beli, tukar 7 orang. Kemudian dia pun bagi kepada Ummu Sulaim, untuk Ummu Sulaim perkemaskan dia. Qala wa asibu qala hani hana jumpa ke tidak? Wa ta'taddu fi baitiha, dan Safiyah beriddah di rumahnya. Tu bukan rumah tu situ. Maknanya Nabi SAW suruh siap saja, bukan dia tidur sekali, bukan dia sudah bersetubuh dengan isteri dia tu, tidak, bukan masih beriddah lagi. Ni dia kata wa ta'taddu fi baitiha, dalam riwayat ni saja, hak lain tak ada hak lain. Jadi maknanya kalau kita tengok sesuatu riwayat pakai hak tu saja, berat lagu tu. Macam Nabi SAW suruh siapkan Safiyah itu dan dia tu duduk sekali. Gitulah hak zahir nampak daripada hadis-hadis hak kebanyakan. Kecuali hak ni dia kata Safiyah itu bereddah di rumahnya, yakni di rumah Ummu Sulaim, mak Anas. Maknanya situ bukan rumah lagi. Setelah balik ke Madinah tu, dia tidak duduk dengan Nabi SAW, tetapi duduk di rumah Ummu Sulaim, bereddah di sana sampai habis edah lah. Walau bagaimanapun kahwin tu kahwin dah tengah jalan, tak apa kahwin. Walaupun ketika mari kotor pun tak apa, sah kahwin tu, kahwin saja. Ataupun tidak mari kotor pun dia tidak salah nikah. Begitu. Wa ta'taddu fi baitiha, dan dia beriddah di rumahnya. Cumanya muskilnya Nabi SAW buat jamuan tu sebagai jamuan apa tu? Kalau jamuan kahwin, maknanya dia sudah berkahwin, tak habis edah lagi kan ni. Ni kira ni bereddah di rumah dia sampai ke Madinah tu masih bereddah lagi. Bermakna kalau dia sudah jamu tengah jalan, dia kata itulah jamuan kenduri kahwin Nabi SAW untuk Safiyah, iaitu hais. Hak ni wak mari minyak sapi, hak ni wak mari buah tamar, hak ni wak mari goni, campur-campur tu jadi hais. Apa makna ni? Sama ada kita kata ini khusus untuk Nabi SAW dalam keadaan bereddah, boleh dia menikah, akad saja tu. Atau kita kata tidak, belum lagi, cuma dia kira-kiranya telah berkenan untuk buat isteri dia. Hak sahabat kata kalau dia buat pasal tabir, maknanya isteri dia. Kalau dia tidak pasal tabir, maknanya sebagai hamba dia. Baru ni kita sudah baca tu. Isteri dia tu maknanya dilihat dari sudut akan datang, bukan pada masa tu sudah jadi isteri dia. Yang ni Nabi SAW berkenan nak buat isteri kepada dia, tetapi belum berkahwin semati lagi. Dengan adanya jamu yang apa itu menampakkan begitulah. Tetapi yang pertama lebih kuat
Sebab apa? Sebab ini kenduri kahwin dah ni.